Shalom saudara dan saudari dalam Kristus. Bertemu lagi kita dalam Rhapsody of Realities TNI Malaysia. Pada hari ini saya akan berkongsi mesej dari Pastor Chris yang bertajuk Ketahuilah diri kamu di dalam Dia. Saudara, sebagai ayat pembukaan, mari kita merujuk di Roma 10 ayat 20. Tetapi Yesaya dengan berani berkata, Aku telah berkenan ditemui oleh mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Masih ada ramai orang yang belum memahami Kristianiti yang sebenar. Oleh sebab itu, mereka sentiasa mencari Tuhan. Kamu mungkin berkata, tetapi Yeremia 29 ayat 13 hingga 14 berkata, Kamu akan mencari aku dan menemukan aku apabila kamu mencari aku dengan segenap hatimu, dan aku akan ditemukan olehmu, firman Tuhan, dan aku akan memulihkan penawananmu. Ayat Injil ini bukanlah untuk orang Kristian, sebab kamu telah dilahirkan semula. Kamu tidak lagi berada dalam pembelengguan. Pada masa itu, Yeremia merujuk kepada orang Israel. Jangan menjalani kehidupan perjanjian lama dalam perjanjian baru. Berhentilah mencari Tuhan. Dia tinggal di dalam dirimu. Kolose 2 ayat 6 mengatakan bahawa setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita patut terus hidup di dalam Dia. Oleh itu, kita tidak perlu mencari Dia. Dia ada di dalam kita. Kita telah berada di dalam hadirat-Nya kerana kita dilahirkan dari Dia. Kita bukannya cuba untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Kristianiti bukan mengenai cobaan untuk berada di hadirat Tuhan. Kristianiti adalah tentang membawa hadirat Tuhan. Kamu adalah kemah sucinya yang hidup. Apabila kamu tiba di mana sahaja, kehadiran Tuhan pun tiba. Kamulah hadirat itu. Haleluya. Paulus mengatakan bahawa kita menyatakan keharuman pengenalan akan Dia di segala tempat. 2 Korintus 2 ayat 14. Apabila kamu muncul, Dia pun muncul, kerana kamu dan Dia adalah satu. Sebaik sahaja kamu mengetahui perkara ini, pencarianmu akan berakhir. Sejak dari saat itu, penyembahanmu akan berubah. Caramu berdoa akan berubah. Kehidupan imanmu akan berubah. Segala-galanya akan berubah. Kamu akan mendapati diri kamu berjalan dalam kepuasan 24 jam setiap hari dalam kehidupanmu, menyenangkan hatinya dalam segala perkara. Terpujilah namanya untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara, sebagai penutup, marilah berdoa bersama-sama dengan saya. Ya Bapa yang berharga, aku mengucapkan terima kasih kerana semua perkara yang aku akan perlukan ada di dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam diriku. Dan dengan mempunyai Kristus artinya aku memiliki segala-galanya. Aku mengucapkan terima kasih atas keistimewaan untuk menjadi anggota tubuhnya, dagingnya, dan tulangnya. Kristus yang ada di dalam diriku adalah jaminan untuk kehidupan yang berterusan, menang dan berjaya tanpa berhenti-henti. Haleluya. Sebagai renungan tambahan, saudara boleh merujuk di 1 Korintus 6 ayat 17 dan juga Kolose 1 ayat 27. Sampai berjumpa lagi. Bye. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus
Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, Anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.